Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam program Mahsyar siri yang ke-55 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita berkongsi sedikit sebanyak daripada buku Mahsyar, insya-Allah. Lalu pada pertemuan ini kita nak sambung pembacaan berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak ada Haifa, Zaki, kemudian ada Norma. Ahlan-ahlan. Begitu juga di ruangan FB, Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zaihadi, Azimah, Yaya Lia, Nurhayati Sulaiman, Kaburito, dan juga Badatul Alba, Fauzan Muhammad, Fatimah Cikmat, Mahiran Muda, Nazlina Sanin, Ija Rahman, Zainun Hadi, Az-Zahra, Yaya Lia, kemudian Arina Umar, Zaliha Kamaruddin, Saadia Muhammad Arifin, Miza Warti, Siti Zabidah, Salma Uthman, serta Ana Sukaimi, Saadia Muhammad Arifin, Zakia Muhammad Nin, Kak Langsu, terima kasih banyak-banyak, Muhammad Fauzi bin Ali, Ramina's Kitchen, Hajarah Zai, Zahini Wahid, Nurmah Noh, serta ahlan-ahlan Aidil Fitri. Terima kasih banyak-banyak Kak Kamizah, serta Ramina's Kitchen, terima kasih Mazna Abu Bakar, Amir Kedah, Cik Mas Syarif, Hanna Jannah, Rafia Muhammad Salih, Mazia Yusof, Syed Ahmad, Zuria Maddin, dan juga Zahra Alias. Ahlan-ahlan kepada semua. Apa khabar semua pada petang Jumaat ini? Jangan lupa kita ada masa beberapa ketika lagi sebelum berakhirnya Jumaat. Perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah doa. Ini adalah antara waktu di mana doa adalah mustajab, iaitu di antara asar hingga maghrib. Kita dah tiba pada muka surat yang ke-185. Masih lagi menceritakan berkenaan tanda-tanda pertengahan, tanda-tanda sederhana kiamat. Para ulama sebahagiannya telah membahagikan tanda-tanda kiamat kepada pelbagai bahagian. Penulis mengambil pandangan yang mengatakan tanda kiamat dibahagi kepada 3. Ada tanda-tanda kecil kiamat, ada tanda-tanda sederhana kiamat, dan ada juga tanda-tanda besar kiamat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pada muka surat 185, penulis buku membawa tajuk tersebarnya perkara keji, fahsya, tersebarnya perkara keji. Maka ini adalah antara tanda-tanda kiamat. Daripada masa ke semasa, daripada satu keadaan ke satu keadaan, daripada satu zaman ke satu zaman, ianya akan berubah kepada lebih tidak baik, lebih buruk, dan berlakunya banyak perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Sebab itu pada saat-saat yang seperti ini, pentingnya untuk kita menjaga antaranya ibadah solat kita. Pentingnya untuk kita menjaga ibadah solat kita, kerana solat dapat mencegah kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Penting untuk kita jaga solat. Selain daripada bacaan suratul kahfi, tetapi itu cuma seminggu sekali. Ini yang harian, sehari 5 kali. Pentingnya untuk kita menjaga solat kita. Sebab sebenarnya solat, kekuatan dia bila dijaga dengan sebaik mungkin, bila dijaga dengan sesempurna mungkin, bila dilakukan dengan seawal waktu mungkin. Inna salata, sesungguhnya solat, firman Allah, tanha, boleh menghalang, boleh mencegah, anil fahsya, daripada perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang tidak elok. Solat. Sebab itu solat dipanggil sebagai tiang agama. Bahkan solat adalah amalan yang setiap daripada orang Islam mesti kena lakukan, tak boleh ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap daripada kita, bukan sekadar kita, kalau kita belajar daripada doa Nabi Ibrahim sentiasa minta agar keturunan dia menjadi orang yang menjaga solat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku menjaga solat, kata Nabi Ibrahim. Wa min zurriyati, dan juga daripada zuriat keturunanku. Kita jangan fikir pasal kita je. Kita masa dah tak lama. Saya pun tak tahu berapa banyak masa tinggal. Kita masa dah tak lama. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dimatikan dalam husnul khatimah. Tapi yang kita risau daripada masa ke semasa, daripada zaman ke zaman, adalah zuriat keturunan kita. Lagi banyak fitnah, lagi banyak mencabar, lagi banyak dugaan. Maka sebab itu bila kita doa, jangan biasakan diri doa untuk kita je. Belajar daripada Nabi Ibrahim, banyak mendoakan untuk zuriat keturunan dia. Itu Nabi Ibrahim. Dia tak sebut anak, dia sebut zuriat keturunan dia. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunanku orang yang menjaga solat. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunanku manusia sebahagiannya sayang kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah zuriatku daripada kalangan orang-orang yang engkau redai. Itu doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka perkataan dia apa? Bila kita doa, jangan minta untuk diri kita sahaja. Doakanlah juga, bukan untuk anak kita je, untuk zuriat keturunan kita. Boleh ke boleh? Penting. Sebab kalaulah zuriat keturunan kita baik, kita yang akan berterusan mendapat pahala. Maka tersebarnya perkara keji, ini adalah antara tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Musnad Ahmad, antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah ilmu agama diangkat. Ini pun kita dah boleh rasa, ilmu agama diangkat. Semakin hari, semakin kurang pengetahuan daripada sudut agama. Bukan daripada sudut orang awam je, daripada sudut ilmuwan pun semakin hari semakin kurang. Generasi sekarang ini, pengetahuan dia kurang sedikit berbanding dengan guru dia, dengan generasi sebelum dia. Kerana pelbagai faktor, pelbagai sebab dan perkara yang lain. Maka antara tanda-tanda kiamat, ilmu agama akan diangkat sedikit demi sedikit. Dia taklah diangkat sekaligus, akan diangkat sedikit demi sedikit. Maka generasi selepas ini akan lebih berkurang. Generasi selepas ini akan menjadi lebih kurang. Kejahilan dan zina bermaharajalela. Zina. Dan ini yang tajuknya tentang tersebarnya perkara keji, iaitu berkenaan tentang zina. Kadang-kala kita boleh melihat bagaimana bukan zina, tetapi perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada zina semakin berleluasa. Dan orang dah tak malu. Perbuatan yang mengajak kepada zina menjadi semakin normal, menjadi tak ada apa-apa. Apakah? Sebab Al-Quran tak sebut jangan zina. Al-Quran dalam surah Al-Isra tak sebut jangan zina, tapi Al-Quran halang daripada hampir pun jangan. Firman Allah dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan jangan hampir pun kepada zina. Jangan hampir pun. Dan antara perkara-perkara yang menghampirkan kepada zina, pergaulan bebas.
Antara perkara yang menghampirkan kepada zina adalah pada waktu itu duduk berdua-duaan tanpa mahram. Antara perkara yang membawa kepada zina adalah pada waktu itu hubungan yang mana berlebihan daripada sepatutnya. Moga Allah jauhkan saya dan kita daripada zina. Maka zina akan berleluasa. Moga Allah selamatkan kita, umat Islam seluruhnya dan zuriat keturunan kita daripada zina. Maka antara tanda-tanda kiamat, sabda baginda Nabi SAW adalah zina menjadi berleluasa. Bahkan nanti dalam kitab Tirmizi kita akan belajar bagaimana bila dah dekat sangat dengan kiamat, maka dalam sepotong riwayat disebutkan bahawa manusia akan berzina seperti tidak ada rasa malu. Di jalanan, di tempat yang terbuka dah tak rasa malu. Menjadi seperti hilang di sifat malu, dah tak rasa malu, dah tak rasa segan dan sebagainya. Maka zina berleluasa itu adalah tanda-tanda kiamat. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kemudian sabda Nabi SAW, arak menjadi berleluasa. Arak menjadi berleluasa. Yang menjual dah tak segan silu nak menjual. Yang membeli dah tak malu nak membeli. Arak boleh didapati dengan mudah. Antara tanda kiamat lagi sabda Nabi SAW, kaum lelaki menjadi sedikit dan kaum wanita menjadi ramai. Ini antara tanda-tanda kiamat. Bukan nak kata ada apa-apa perkara pada wanita, tidak. Tapi antara tanda-tanda kiamat, kaum wanita menjadi ramai dan kaum lelaki menjadi sedikit. Itu antara tanda-tandanya. Sehingga seorang lelaki akan perlu menguruskan 50 orang perempuan. 50 orang perempuan. 50 orang perempuan bukan bermaksud isteri. Maksudnya anak dia, maksudnya adalah ibu dia, makcik dia. Lalu kadang-kadang seorang lelaki, dia perlu untuk menguruskan 50 orang perempuan. Itu nanti bila semakin hari semakin dekat dengan kiamat, semakin kurang lelaki dan semakin banyak perempuan. Macam contoh saya pun dalam rumah, saya seorang je lelaki, anak saya semua perempuan. Maka saya seorang-seorang je. Sedih je, tak ada geng lelaki. Tapi anak-anak semua baik, Masya Allah. Lalu bila dekatnya dengan kiamat, maka lelaki akan berkurangan dan perempuan akan bertambah ramai. Sehingga kan sabda Nabi, seorang lelaki kadang-kala dia perlu menguruskan jumlah keluarga perempuannya yang besar. Dalam hadis diberikan perumpamaan dengan jumlah sebanyak 50 orang. Hadis riwayat Ahmad. Maka kenapa lelaki berkurangan? Maka diterangkan, apabila fitnah, huru-hara dan pembunuhan semakin dahsyat. Dan kita lihat zaman kita peperangan, bagaimana peperangan demi peperangan. Bahkan kalau kita nak kira yang sekarang ini berlaku peperangan pun, kadang-kadang kita lost count. Bagaimana berlaku begitu banyak pembunuhan di Eropah, di negara Arab, di Asia, di banyak tempat berlaku pembunuhan. Dan pembunuhan ketika mana berperang mengangkat senjata selalunya adalah yang lelaki. Maka lelaki banyak yang mati, dibunuh, terbunuh dalam peperangan, menjadi faktor dan sebab semakin kekurangan lelaki. Maka kekurangan lelaki adalah gambaran fitnah peperangan yang semakin berleluasa, fitnah pembunuhan yang semakin banyak menjadi penyebab kepada kurangnya kaum lelaki. Sebab itu kata penulis buku, kenapa kaum lelaki tak ramai? Kenapa wanita yang ramai? Disebabkan huru-hara pembunuhan yang semakin dahsyat. Maka fenomena perempuan lebih ramai daripada lelaki akan berlaku. Hal ini kerana sebahagian besar daripada kalangan lelaki terbunuh di dalam peperangan dan lebih ramai perempuan yang masih hidup, dan kemungkinan nisbah ini bukan berlaku secara umum tetapi berlaku di tempat-tempat yang tertentu. Maksudnya seorang lelaki kena jaga, kena uruskan ahli keluarga dia yang perempuan 50 orang, bukanlah satu dunia begitu.
mungkin kata para ulama berlaku di tempat-tempat yang tertentu. Maka sebenarnya nak menunjukkan kepada banyaknya peperangan. Dan itu juga dalam hadis yang lain disebut sebagai al-haraj. Apakah al-haraj? Pembunuhan secara besar-besaran. Dan kita pun mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara kita. Allah kurniakan keamanan kepada negara umat Islam, dan Allah kurniakan keamanan pada seluruh negara dan tempat yang berada di dalam dunia. Sebab dia kalau dah sekali perang, Allahu Akbar, dia bukan mudah nak berhenti. Kita tengok Yaman daripada 2014 perang, tak selesai-selesai. Walaupun makin berkurangan, tapi masih adanya peperangan. Kalau kita tengok Syria, dah lebih daripada 10 tahun peperangan. Dan bagaimana ianya berterusan dan berterusan. Maka dia bila sekali bermula perang, maka ianya bukan mudah untuk berhenti. Maka sebenarnya sedikitnya lelaki, kata para ulama, adalah gambaran peperangan yang berlaku, pembunuhan yang berlaku, dan ianya semakin berluasa daripada hari kita lihat pada sekeliling kita pada zaman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian ada juga pandangan mengatakan, kemudian perempuan yang masih hidup, ada sebahagian tidak mengikut syariat agama. Mereka bergaul dengan lelaki yang masih hidup pada ketika itu, sehingga dinisbahkan seorang lelaki mempunyai 50 orang perempuan. Ayat ini yang digelar sebagai pergaulan bebas. Kadang-kala pada waktu itu pergaulan bebas membawa kepada seorang lelaki dan seorang wanita bertukar-tukar pasangan. Sehingga kadang-kala seorang lelaki bersama dengan lebih daripada 50 wanita. Itu adalah gambaran yang kedua. Maksud hadis yang tadi yang kedua adalah gambaran daripada pergaulan bebas. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jaga kita dan umat Islam semuanya daripada pergaulan bebas. Maka ini adalah gambaran makna yang kedua sabdaan Nabi SAW. Makna yang pertama adalah banyaknya peperangan yang berlaku sehingga berlaku kekurangan lelaki. Makna yang kedua adalah peperangan adalah menunjukkan kepada pergaulan bebas. Maka lelaki dan perempuan bergaul dengan bebas sehingga kadang-kala seorang lelaki bersama dengan 50 orang perempuan dalam kehidupan dia. Namun pandangan yang ketiga adalah menurut Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, muka surat 186, seorang lelaki perlu menguruskan nafkah perbelanjaan 50 orang perempuan. Dan 50 orang perempuan ini adakah isterinya semuanya? Bukan isterinya, tetapi termasuklah pada waktu itu anak perempuan dia, ibu saudaranya. Disebabkan lelaki sudah berkurangan, maka lelaki terpaksa menanggung nafkah perbelanjaan untuk sejumlah yang ramai. Maka pandangan yang ketiga, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menyebut seorang lelaki dan 50 orang perempuan bermaksud tanggungan nafkah. Besarnya pada waktu itu tanggungjawab seorang lelaki. Dia bukan sekadar perlu jaga seorang dua, tapi kadang-kadang dia perlu jaga jumlah yang besar. Ini adalah antara tiga penerangan berkenaan tentang apakah maksud seorang lelaki dan 50 orang perempuan. Kata penulis, walaupun ulama menafsirkan punca ramai wanita berbanding lelaki adalah disebabkan peperangan, akan tetapi perkara ini boleh sahaja Allah jadikan tanpa sebarang sebab, kerana itu semua adalah kekuasaan Allah dan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada yang telah beri gift dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka ini adalah tanda yang ke-7, tak silap sebentar. Tanda-tanda sederhana yang pertama, bangunan tinggi dibina, bahkan berlumba-lumba. Yang kedua, ibu menjadi seperti hamba. Yang ketiga, kerana sikap biadab anak layan ibu dengan teruk. Waktu berlalu dengan cepat. Ini antara tanda-tanda kiamat. Yang keempat, riba berleluasa.
dan kita boleh nampak pada sekeliling kita. Yang kelima, hilangnya sifat amanah, kebertanggungjawaban. Yang keenam, tanah Arab menjadi semakin subur. Dan yang ketujuh adalah perkara keji berluasa dan tersebar di mana-mana. Yang ke-8, tanda kecil, tanda sederhana yang ke-8 adalah banyaknya gempa bumi dan juga hujan dan petir yang tidak menentu. Dan ini bukanlah menunjukkan kepada azab. Ini bukanlah menunjukkan kepada azab semata-mata, tapi itu adalah tanda-tanda kiamat. Manusia, contoh macam saya lah. Saya tak sebut sesiapa. Contoh macam saya. Kalaulah usia saya dah lanjut, maka kadang-kala tangan pun terketak-ketak. Kalaulah Allah panjangkan usia saya, maka tangan pun terketak-ketak. Jalan pun pada waktu itu mungkin perlahan. Sakit pun pada waktu itu pelbagai. Maka sebenarnya gempa, cuaca yang tak menentu, perubahan iklim yang mendadak, semuanya adalah nak menunjukkan kita sebenarnya dunia yang kita diami ni dah sangat tua. Dah tua dah dunia. Dah berapa lama dah dunia ada. Sebelum manusia datang, dekat dunia ini dah ada jin. Jin dah duduk. Jin duduk dekat dunia pun kita tak tahu berapa lama. Kemudian baru kita datang. Kita generasi yang keberapa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka bila dunia terlalu tua, maka berlakulah pada waktu itu gempa bumi. Berlakulah cuaca yang tidak menentu. Berlakulah perubahan iklim yang mendadak. Ianya bukan semata-mata kerana ianya adalah azab, siksaan, tapi kerana gambaran dunia itu dah tersangat-sangat tua. Nanti bila tiba waktu sakarat untuk dunia, maka itu yang menjadikan bukit bukau pun berterbangan, menjadi gempa yang sangat kuat bila tiba waktu sakaratul maut untuk dunia. Seperti mana kita pun akan ada sakaratul maut yang tersendiri. Maka sebab itu tanda-tanda kiamat yang ke-8, kata penulis buku, adalah banyaknya gempa, petir dan hujan yang mana semua ini tidak menentu. Maka ini adalah sebenarnya tanda-tanda kiamat yang ke-8. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. So saya sebenarnya persiapan tak lengkap lagi. Malam ni flight saya untuk umrah insya-Allah. Malam ni flight saya dalam pukul 2. Cumanya lepas maghrib saya ataupun dekat isyak saya akan bergerak. Lalu ada banyak lagi persiapan yang kena buat. Lalu kita berhenti sampai sini. Dan insya-Allah harapnya kita dapat sambung esok. Saya tak pasti sebab esok ni selalunya hari yang pertama adalah hari umrah. Tapi nanti kita tengok bagaimana. Jika ada kesempatan, kita akan buat insya-Allah. Saya pun akan bawa buku-buku dan kitab-kitab untuk dibaca ke sana. Harap line internet elok dan sebagainya. Doakan agar Allah kurniakan kesihatan dan umrah yang diterima untuk saya dan jemaah. Dan moga-moga Allah jemput juga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat, afiat untuk ibadah haji dan umrah insya-Allah. Terima kasih kepada yang mendoakan. Buat masa ini perancangan jemaah kami, kami ada beberapa program, antaranya adalah infak sabil, yang mana itu selalu saya buat bersama dengan jemaah umrah saya. Lalu kalaulah ada yang nak join, insya-Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu minggu depan, iaitu program kita beri makan kepada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita beri makan kepada, saya tak pasang mic rupanya. Kita akan beri makan kepada para jemaah umrah dan lain-lain. Lalu kita jumpa lagi insya-Allah. Doakan Allah pemudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.